Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersama kembali dalam Borak Sekejap yang menampilkan tetamu istimewa pada setiap episod bagi membincangkan pelbagai isu dan perkembangan semasa di negeri Pahang. Dan pada kali ini studio kami diserikan dengan kehadiran Naib Chancellor Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah ataupun UNIPSAS, iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Zawawi Zainal Abidin. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, baik. Selamat datang Datuk ke studio. Ini pertama kali ya? Ya, terima kasih kerana sudi menjemput Pahang Media menjemput UNIPSAS ke studio pada pagi ini. Dan ini sebenarnya pertama kali saya di sinilah ya. Terima kasih banyak-banyak. Dan Datuk, jika boleh kita teruskan kepada soalan kita. Kita tertarik sebenarnya dengan UNIPSAS. Sebelum ni dikenali sebagai KIPSAS, KUIPSAS dan sekarang ni UNIPSAS yang mula dinaik taraf pada 30 September 2021. Dan selepas 2 tahun dinaik taraf kepada Universiti Islam Pahang, apakah pencapaian dan juga kejayaan yang mungkin Datuk boleh kongsikan yang telah pun dicapai oleh UNIPSAS dalam tempoh 2 tahun ni? Ya, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala berkat kerja keras anggota kerja UNIPSAS, ya, berkat sokongan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, ya, yang Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri serta semualah, termasuklah doa-doa daripada rakyat negeri Pahang. Alhamdulillah, UNIPSAS sekini dah berusia 27 tahun. Ya, dah berusia 27 tahun dan sebenarnya UNIPSAS ni dah beberapa kali berubah daripada KIP mula-mula 1996 KIP College Islam Pahang. Tahun 2000 tuanku almarhum tuanku Sultan Haji Ahmad Shah berkenan untuk menggunakan nama dia Sultan Ahmad Shah. Jadi masa tu jadi KIPSAS. Ya, tahun 2015 kita naik taraf kepada KUIPSAS, College Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah bergelar sebagai UNIPSAS, Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Jadi dalam tempoh 2 tahun ini, ya, kita baru saja menyambut tahun kedua pada 30 September 2023 yang lalu. Jadi dalam tempoh 2 tahun ni, Alhamdulillah, kita dapat meletakkan UNIPSAS ini, orang kata tadi, sama tinggi dengan 483 lebih kurang lah. Ya. IPTS yang berada di seluruh Malaysia. Ya, baru ni Jabatan ataupun Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia telah membuat penarafan. Kepada IPT, ya, Institusi Pengajian Tinggi, IPTA awam dan swasta. Ini termasuk UNIPSAS yang merupakan institusi pengajian tinggi negeri. Jadi Alhamdulillah, daripada penarafan tu UNIPSAS ini berada pada 90 institusi pengajian terbaik di Malaysia. Jadi maknanya daripada 483 kita adalah 90 IPT yang terbaik ataupun diletakkan dalam penarafan itu sebagai yang berdaya saing. Jadi ini kejayaan yang paling besar lah yang dicapai oleh UNIPSAS dalam tempoh 2 tahun, dan saya rasa ini sudah tentu membanggakan bukan semata-mata anggota kerja UNIPSAS, tapi malah daripada kerajaan negeri, ya, dan kepada kita semua rakyat negeri Pahang. Jadi di samping itu kita juga telah berjaya menjadi pusat penilaian APEL, ya, Accreditation Prior Education Learning, ya, yang kita yang telah kita usahakan satu-satunya IPTS di Pantai Timur yang berjaya menjadi pusat penilaian APEL. Ini adalah juga satu kejayaan yang besar, ya, tanpa ada sokongan daripada anggota kerja UNIPSAS, tuanku, kerajaan negeri dan semuanya, tak mungkin kita berjaya mendapat pengiktirafan yang besar ni lah. Dan dalam masa yang sama juga UNIPSAS juga telah berjaya mendapat pengiktirafan daripada universiti-universiti dalam negara dan universiti-universiti luar negara. Ya, dan baru-baru ni
saya bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Esko Kerajaan Negeri Pahang, Esko Agama, Esko Pendidikan, kita telah membuat kunjungan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah membuat kunjungan hormat ke Mesir, ya. Dan daripada situ, alhamdulillah, unit SAS ini telah diberi satu penghormatan, ya, dengan usaha yang dilakukan oleh Yang Amat Menteri Besar. Mungkin satu orang kata tadi penghormatan yang besar lah untuk Universiti Azhar, dan Universiti Azhar telah bersetuju. Universiti Azhar ni adalah sebuah universiti yang tertua di dunia, telah bersetuju untuk memberikan pengiktirafan secara automatik kepada pelajar-pelajar Universitas, di mana pelajar yang belajar diploma boleh melanjutkan pengajian ke Universiti Azhar terus ke tahun 3. Jadi ini adalah dan benda ini tidak banyak diperolehi. Setakat ini saya rasa Universitas sahaja yang memperolehi pengiktirafan sebegini di Malaysia, bukan di Pahang, ya, di Malaysia. Satu-satunya universiti yang mendapat pengiktirafan secara automatik daripada Universiti Azhar adalah Universitas. Di samping itu juga, pada kunjungan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Universitas telah diterima menjadi anggota dipanggil Rabitah Jamiat Islamiyah ataupun Kesatuan Universiti-Universiti Islam Sedunia. Universitas telah orang kata diterima menjadi ahli, yang mana kalau kita tahu Rabitah Jamiah Islamiyah atau Kesatuan Universiti Islam Sedunia ni, di bawahnya ada 200 buah universiti seluruh dunia, universiti Islam seluruh dunia. Kisah salah satu daripadanya, dan ini juga tidak banyak diperolehi oleh universiti-universiti yang ada di Malaysia. Begitu juga kejayaan-kejayaan yang lain. Selama 2 tahun ni kita telah mempunyai program pengajian, bukan daripada semua tahap, daripada asasi ataupun orang sebut, ada sebut asasi, ada orang sebut metrik, ada orang sebut tamhidi. Daripada tamhidi, asasi, metrik ni sehinggalah kepada program ijazah ataupun program doktor falsafah. Jadi ini adalah satu, orang kata tadi, sehingga walaupun baru berusia 2 tahun, tapi Universitas telah berada pada track sebuah universiti yang kita anggap sebagai berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan IPT yang lain, alhamdulillah. Dan selama 27 tahun kita nampak Universitas ni berkembang daripada KIPSAS, QUIPSAS, Universitas sekarang ni kan. Jadi saya nak tahu apakah fokus dan usaha Universitas ni dalam industri pendidikan tinggi negara ni. Alhamdulillah, ya, kita sangat mendapat berjaya untuk setakat ini dalam kita memperkasakan program pengajian Islam. Ya. Dan ini merupakan salah satu daripada kita anggap sebagai wasiat lah, ya, ataupun kita anggap sebagai amanah yang dipikul oleh Universitas, hasil daripada seminar ulama, ya, yang dilaksanakan pada tahun 1980, 1984 dan sebagainya, supaya Universitas ini menjadi sebuah universiti untuk memberi pendidikan tertiari, pendidikan selepas SPM kepada pelajar-pelajar khususnya di negeri Pahang dan di seluruh Malaysia dan seluruh dunia sebenarnya. Dan kita telah berjaya, kita telah memberi fokus yang besar lah kepada program pengajian Islam ni, dan ia adalah satu, orang kata tadi, satu lonjakan, ya, daripada sebuah kolej universiti dan universiti. Dan dengan fokus ini, maka Universitas akan menawarkan, kita fokuskan penawaran program bukan semata-mata yang bersifat konvensional ataupun yang bersifat turas yang asli, tetapi juga kita menawarkan program pengajian Islam yang contemporary, yang mengikut aduan semasa. Contohnya kita katakan kaunseling. Kita ada kaunseling Islam. Kita pendidikan awal kanak-kanak, kita ada pendidikan awal kanak-kanak secara Islami. Jadi begitulah juga kewangan Islam, kita ada kewangan kewangan, kita ada kewangan Islam dan program-program lain. Jadi ini memberi ruang kepada anak-anak pelajar sama ada di Pahang atau seluruh Malaysia untuk menyambung pengajian yang
bukan semata-mata dalam bidang agama yang asli, tetapi juga dalam ilmu-ilmu yang contemporary. Ya, dan hari ini kita melihat kejayaan ini sangat jelas lah. Terutama contohnya dalam media. Dalam media ni kita ada media Islam. Dan ada dah di kalangan pelajar kita yang bekerja di TV Hijrah, ya, malah di RTM Pahang pun ada alumni UNISAS yang bekerja di sana. Jadi dan begitu juga kita telah menyahut, fokus kita ialah kita menyahut apa yang titah tuanku, ya, kita menjunjung titah ke bawah Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sultan Pahang, supaya kita memberi fokus kepada pengajian hadis, dan juga kita memberi fokus kepada tulisan Jawi yang merupakan antara, kalau kita lihat di Pahang ni, antara negeri yang memperkasakan tulisan Jawi. Dan ini adalah antara kekuatan ataupun bidah tujahan yang disediakan oleh UNISAS untuk bukan semata-mata untuk pelajar, tetapi juga untuk kita merealisasikan hasrat pemegang taruh kita, itu kerajaan negeri Pahang. Jadi banyak-banyak lagi lah program-program yang lain, terutamanya mungkin dalam kita menjadi pusat pusat harmoni yang bakal dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Sabariah tak lama lagi. Jadi Pahang ni juga UNISAS ni juga akan menjadi pusat kaunseling, dan kita juga sebenarnya menjadi pusat untuk memberikan khidmat percuma, terutama dalam guaman syar'i. Kan hari ni kita tengok banyak masalah-masalah yang berlaku dalam keluarga orang Islam, ya. Jadi kita juga bantu untuk masyarakat untuk tugas-tugas begini. Jadi saya melihat fokus kita yang pertama fokus pada pengajian agama. Di samping itu kita juga memberi fokus kepada pengajian-pengajian yang khusus, terutama dalam bidang yang saya sebut tadi lah, bidang hadis, ya, kemudian bidang dakwah dan tulisan Jawi. Macam tadi Datuk sebutkan, di dalam contohnya media-media Islam, pendidikan awal kanak-kanak Islam, kaunseling Islam, ada tak perancangan untuk memperkemaskan lagi kos-kos yang berada di UNISAS ni untuk mempersiapkan graduan untuk persaingan di dalam semasa pekerjaan khususnya? Ini memang satu tumpuan yang sangat orang kata tadi yang kita beri tumpuan yang sangat terperinci lah terhadap pemantapan ataupun disebut mudahnya ialah graduan holistik. Itu istilah yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengajian Tinggi atau Kementerian Pengajian Tinggi. Kita memang usaha kita melahirkan graduan holistik. Holistik ni kita maksudkan ialah kita bukan nak pelajar ni semata-mata cemerlang dalam belajar, ya, tapi dalam masa yang sama kita memberikan pelajar ni adalah value added, nilai tambah dalam pengajian. Di samping mereka itu mempunyai dan pengajian kita kita integrate antara ilmu akli dan ilmu nakli, ataupun ilmu nakli dan akli. Apa maksud ilmu nakli dan akli ni? Ialah kita integrate antara ilmu-ilmu duniawi dengan ilmu ukhrawi. Pelajar bukan semata-mata belajar, contohnya dia belajar account. Dalam masa yang sama dia kena belajar akidah, dia kena belajar fiqh, dia kena menghafal Al-Quran, dia kena berhenti baca Quran, dan dia belajar sedikit bahasa Arab yang merupakan niche kepada UNISAS. Dan dari samping itu, pelajar ini bukan semata-mata belajar ilmu nakli dan akli, tetapi kita memberi penekanan kepada pembangunan akhlak ataupun saksiah. Jadi kita nak lahirkan pelajar UNISAS ni bukan semata-mata hebat akademiknya, tetapi nilai akhlak dia adalah nilai akhlak yang terbaik. Sebab hari ini kita melihat tentang masalah keruntuhan akhlak, terutama di kalangan belia-belia ataupun remaja-remaja Melayu kita yang beragama Islam. Jadi ini antara benda yang kita beri fokus kepada kemenjadian ataupun melahirkan graduan holistik. Dan di samping itu, pelajar-pelajar ni, semua program-program kita, pelajar wajib menjalani latihan industri. Jadi mungkin nanti kita boleh hantar pelajar kita ke Pahang Media, dah, untuk dia menjalani praktikal di sini. Jadi dia belajar daripada kru-kru Pahang Media ni, ya, bagaimana untuk menjadi seorang wartawan ke, menjadi orang yang
terlibat secara langsung di site-site untuk media ni. Jadi kita ini adalah antara benda yang kita beri tumpuan. Dan alhamdulillah setakat ini ramai pelajar kita ni masa dia intern syarikat dah ambil dah kerja. Syarikat dah menawarkan mereka bekerja. Bukan seorang, bukan dua orang, bukan tiga orang, terlalu ramai. Ya, itu mungkin atas kerana kualiti pelajar kita, dan sebenarnya mungkin juga disebabkan oleh saksiah yang baik. Sebab ini saya yakin syarikat-syarikat ni dia tidak mementingkan kepada, bukan semata-mata mementingkan kepada kualiti, tetapi dia mementingkan kepada amanah, ya, dia mementingkan kepada integriti dan sebagainya, insya-Allah. Datuk, di dalam nak melahirkan graduan holistik dan juga untuk memastikan unit PSAS ni terus dikenali, ada tak cabaran-cabaran ataupun halangan-halangan yang Datuk perlu harungi bersama dengan maknanya kehidupan ni sudah tentulah adalah cabaran, dugaan, ya. Orang kata tadi perkara-perkara begitu takkan boleh lari dalam kehidupan. Hatta kita dalam keluarga pun ya ada cabaran-cabaran. Jadi begitulah juga dalam IPT ni. Jadi cabaran hari ni yang besarnya ialah bila keadaan ekonomi kita yang semakin lama semakin meningkat, ya. Jadi kadang-kadang inilah yang berlaku kepada orang kata tadi anak-anak pelajar. Kadang-kadang ibu bapa mungkin memikir 2-3 kali untuk menghantar anak-anak ni belajar di IPT. Jadi bila macam tu kita lihat bukan kita melihat di seluruh Malaysia rata-rata IPT mengalami penurunan kemasukan pelajar. Dan tapi alhamdulillah setakat 2 tahun ni kita jadi universiti ni, orang lain menurun, kita meningkat. Itu yang kita rasa bersyukur sangat pada Allah SWT. Ini mungkin disebabkan oleh sokongan-sokongan daripada orang kata tadi jabatan-jabatan, daripada menteri besar. Kalau saya tengok banyak daripada ucapan-ucapan menteri besar ni menyebut, meng-highlightkan tentang unit PSAS, ya. Dan begitu juga dengan exco yang lain, begitu juga dengan jabatan-jabatan yang lain. Jadi kita sebenarnya di Malaysia ni, di Pahang ni kita bertuah. Sebab kerajaan negeri kita menyediakan berbagai insentif untuk anak-anak ni kita ni belajar. Peningkatan contohnya Yayasan Pahang dulu bagi 500, sekarang ni dah bagi 700. Majlis Agama Islam bila pelajar lulus saja dapat 1,200. Jadi jabatan-jabatan ni membantu kita lah. Tetapi cabarannya masih ada. Jadi sebab apa cabarannya ialah anak-anak pelajar kita hari ni kadang-kadang dia tidak mengetahui tentang peluang-peluang yang ada ni. Jadi sebab tu cabaran kita ialah kita perlu mempertingkatkan penerangan, promosi kepada pelajar-pelajar ni bahawa negeri Pahang ni sangat istimewa anak-anak pelajar. Bayangkan saya ingat pelajar-pelajar yang ke Mesir baru ni. Pelajar-pelajar unit PSAS yang pergi ke Mesir. Mereka tu pergi ke Mesir, kerajaan negeri dan jabatan-jabatan menyediakan duit poket hampir 5,000. Tak ada negeri lain dapat ni. Saya cakap terang lah, ya, negeri-negeri lain tak ada yang mendapat keistimewaan seperti pelajar. Sebab itulah kita berterima kasih sangat pada Pahang Media ni, memberi ruang kepada kita. Sekurang-kurangnya dengan adanya maklumat-maklumat sebegini, kemasukan pelajar ni akan lebih rancak lagi lah di Indonesia, terutama pada Disember, 16 Disember 2023 ni. Saya ulang, 16 Disember 2023 adalah tarikh kemasukan intake kedua pelajar ke unit PSAS. Jadi jangan lepaskan peluang untuk ni. Dan yang kedua, cabaran kita di samping kemerosotan pelajar di seluruh dunia, di seluruh Malaysia ni, dan Pahang di unit PSAS alhamdulillah masih lagi boleh bertahan. Yang kedua ialah hari ni mungkin pelajar-pelajar ataupun ibu bapa memikirkan tentang kebolehpasaran. Kan hari ni kalau kita tengok lambakan orang kata graduan daripada institusi pengajian tinggi sama ada awam ataupun swasta begitu dibicarakan oleh semua pihak, semua orang kata lapisan masyarakat. Jadi ini juga adalah cabaran, ya, walaupun kita menyediakan pengajian yang berkualiti, walaupun kita menyediakan
latihan-latihan yang baik kepada pensyarah, kepada pelajar. Tetapi ia juga tetap juga sebenarnya satu cabaran kepada Universitas ini dalam memastikan para graduan dia boleh mendapat pekerjaan selepas belajar. Dan sebab itu kalau kita melihat hari ini peratusan pelajar kita yang kebolehpasaran pelajar kita hari ini baru mencapai tahap 70%. Maknanya kita kena meningkatkan lagi usaha ataupun jalinan ataupun networking ataupun membina networking bersama industri-industri supaya mereka itu dapat menerima graduan-graduan universiti. Dan kita sangat bersyukur sebenarnya terima kasih kepada kerajaan negeri. Kalau kita tengok hari ini, kalau kita pergi ke Jaib, Jabatan Agama Islam Pahang, ramai sangat budak universiti. Kalau kita pergi ke Mu'id, ramai sangat budak universiti. Kalau kita merata-rata jabatan-jabatan kerajaan terutama negara-negeri Pahang ni, sebahagian besarnya ialah pelajar universiti. Dan kadang-kadang saya pun rasa bangga tak pergi ke mana ada orang tegur, pergi kemari, rupanya pelajar-pelajar kita. Jadi dan selain daripada itulah cabaran-cabaran yang lain yang perlu kita hadapi ialah cabaran orang kata hari ini ialah persaingan kan antara IPT, IPTS, IPTA, IPTS ni. Yang sekarang ni kebanyakannya masing-masing telah berusaha untuk orang kata membuat promosi kemasukan pelajar. Jadi kalau kita lemah dari sudut promosi ni, maka orang akan pergi ke tempat lain. Jadi sebab itu antara benda yang kita orang kata sentiasa berusaha untuk memberi kefahaman yang jelas, ya. Dan hari ini saya nak beritahu pada Pahang Media dan kepada semua masyarakat Pahang, walaupun suasana ataupun masalah ekonomi melanda di seluruh dunia, di Malaysia, di negeri Pahang, tapi universitas saya sebagai orang kata tadi pemegang amanah yang menjalankan tanggungjawab melaksanakan, kita tak naik pun yuran. Kita tak naik, walaupun sponsor kita tak naik yuran, sebab kita fikir tentang orang kata tadi hala tuju ataupun memberi pendidikan kepada masyarakat. Kalau kita naik yuran macam orang lain, lagilah orang tak nak belajar. Sedangkan kita perlu membina masyarakat. Kalau kita ikut kepada Malaysia Madani, mesti masyarakat kita masyarakat yang berilmu. Ya. Hari ini benda-benda macam ni kadang-kadang kurang diberi perhatian oleh masyarakat kita. Sebab tu kita memang saya masih belum memikirkan untuk menaikkan yuran dan sebagainya, kerana saya memikirkan tentang memberi ruang, memberi peluang kepada anak-anak pelajar ni supaya mereka memikirkan bahawa ilmu ni sangat penting. Ya, pekerjaan bila-bila masa kita akan bekerja, tetapi ilmu lah sebenarnya boleh mengubah corak hidup, tahap taraf hidup kita sebenarnya. Itu yang kita lakukan. Tadi Datuk kata dalam tempoh 2 tahun ni kadar kemasukan pelajar di universitas tu meningkat. Ya. Jadi saya kira penerimaan di kalangan ibu bapa dan juga pelajar tu sendiri adalah positif terhadap bidang pengajian di universitas tu sendiri. Ya. Bagaimana Datuk? Ya, sebenarnya itulah yang saya sebut tadi. Di saat orang lain mengalami penurunan dari sudut kemasukan pelajar, kita alhamdulillah bertambah. Jadi ini saya yakin tidak lain tak bukan adalah daripada usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota kerja universitas dalam mempromosikan universitas. Yang pertama. Yang kedua, mungkin disebabkan oleh orang melihat para graduan kita memang graduan yang orang kata tadi berdaya saing, ya, mempunyai kualiti. Malah saya pernah tengok satu keluarga datang ke universitas. Dia kata, dia panggil saya ustaz, anak saya semua duduk sini. Dia kata, dan saya boleh bandingkan anak saya yang belajar di sini dengan belajar di, saya tak nak sebut IPT mana, dengan IPT lain. Dia kata, anak saya belajar sini ustaz, semua dia boleh buat. Ya. Kalau jadi pengacara, pengurusi majlis, dia boleh jadi imam, dia boleh buat kertas kerja, dia boleh berbanding dengan anak saya seorang lagi belajar tempat lain. Jadi saya rasa, dia kata pasal saya, ustaz, memang anak saya duduk sini lah. Malah ada di kalangan baru ni, macam tengok pertandingan baru ni, pertandingan tahfiz Al-Quran
seluruh IPT di Malaysia. Pelajar kita juara. Maknanya kemudian pertandingan yang lain yang bukan agama, pelajar kita juara. Jadi malah dulu pelajar kita pernah memenangi pertandingan menangkap gambar ni. Fotografi ni menang pelajar kita. Kita Allahu Akbar, kita pun tak sangka. Kalau kita melihat PU yang pernah dulu kan pencetus rumah ni adalah pelajar kita. Jadi kita yakin, orang kata tadi, apa yang kita tawarkan di unit UNISEF tadi menepati kehendak masyarakat. Cuma mungkin masyarakat kita ni masih ada lagi yang belum mengenali sebenar-benarnya unit UNISEF. Sebab itu kita memang all out dengan bantuan Paham Media ni, dengan sokongan daripada tuanku, sokongan daripada Menteri Besar Kerajaan Negeri, kita akan berusaha untuk memastikan orang kenal betul-betul unit UNISEF ni. Sebab sayanglah unit UNISEF ni Kerajaan Negeri menghabiskan duit berjuta-juta, bukan berjuta, ratus juta untuk unit UNISEF ni, tetapi maknanya dia tidak dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Jadi saya yakin dengan komitmen yang diberikan oleh warga UNISEF, anggota kerja, dengan sokongan daripada tuanku, Menteri Besar dan Kerajaan Negeri, insya-Allah UNISEF ni akan terus maju dan mempunyai, orang kata tadi, satu masa akan menjadi salah satu daripada universiti terbaik, sama ada di Malaysia ataupun di dunia, insya-Allah. Insya-Allah. Maksudnya keseimbangan di antara pengajian, dalam bidang pengajian tu keseimbangan duniawi dan juga ukhrawi. Dan Datuk, yang terakhir sekali, di manakah unit UNISEF 5 tahun akan datang? Ya. Ini merupakan kita mempunyai plan strategik 2020-2025 dan kita dalam usaha untuk memastikan KPI kita adalah mencapai ke semua plan strategik kita. Jadi unit UNISEF 5 tahun akan datang, kita bukan semata-mata menawarkan program yang orang kata tadi face to face atau bersemuka. Target kita akan datang unit UNISEF ni, kalau AirAsia semua orang boleh terbang. Kan? Kalau UNISEF ni semua orang boleh belajar. Itu kita punya target. Ataupun ulama kata minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sehingga ke liang lahat. Jadi ini yang telah sedang kita usahakan, memberi ruang kepada semua lapisan masyarakat, sama ada yang rendah, yang orang kata tadi, apa juga peringkat lapisan masyarakat boleh belajar. Ini target yang akan kita sama-sama usahakan. Dan bukan semata-mata belajar mesti pergi ke kelas, tak. Jadi esok mungkin orang-orang Paham Media ni semua boleh belajar. Kita boleh belajar online, kita boleh buat PJJ, kita boleh buat macam-macam. Malah sekarang ni bila kita menjadi apel ni, bila kita dapat accreditation prior education learning ni, berdasar pada pengalaman pun boleh belajar. Contohnya kan, orang media ni, dia ada diploma, dah bekerja media ni walaupun ada diploma ataupun SPM dah 10 tahun dah. Tiba-tiba kita boleh nilai pengalaman ni nak pergi ke mana. Sama ada diploma ke kalau SPM, ataupun boleh pergi degree ke, ataupun lagi master. Ataupun siapa-siapa yang dah ada master, rupanya layak menambung mengajar pada peringkat PhD. Macam tu. Jadi ini merupakan benda-benda yang kita telah mulakan. Bukan kita rancang, kita telah mulakan. Jadi insya-Allah 5 tahun akan datang unit UNISEF ni bukan ada pelajar semata-mata ada 2,000 lebih orang pelajar. Mungkin satu masa kita dah ada pelajar mungkin 10,000, 20,000. Walaupun kampus kita ada 42 ekar, tak, mungkin banyak lagi nanti perkara-perkara yang lain. Dan dalam tempoh ini juga kita akan berusaha untuk kita orang kata tadi menawarkan program kita bukan semata-mata di negeri Pahang. Saya punya target mungkin kita satu masa kita ada cawangan di negeri-negeri lain. Malah kita telah mendapat sebenarnya peluang. Kita telah mendapat tawaran daripada negeri Sabah untuk membuka cawangan kita di sana. Jadi pada akhir bulan ni saya akan ke Sabah. Jadi kita akan tengok potensi yang ada di sana. Sebab budak-budak Sabah pun sekarang ni ada lebih 100 orang di UNISEF.
Ya, dan kita dah mula ada pelajar daripada Kemboja, ya, ada beberapa orang dari pelajar daripada Indonesia pun baru dia datang, ya, mereka pun dah berminat untuk belajar dia. Jadi 5 tahun akan datang, UNIPSAS ni bukan semata-mata pelajar di dalam negara, insya-Allah akan ada juga pelajar daripada luar negara, insya-Allah. Terima kasih Datuk, satu perbincangan yang sangat bermanfaat, yang sangat terisi bagi saya. Dan insya-Allah semoga Datuk dan juga warga kerja dan juga pelajar UNIPSAS akan dipermudahkan urusan, insya-Allah. Amin, ya. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Pahang Media, ya, dan saya beritahu sekali lagi, jangan lupa pengambilan pelajar UNIPSAS pada kali kedua ialah pada 16 Disember 2023, insya-Allah. Jadi sama-sama kita menjadi warga UNIPSAS, insya-Allah. InsyaAllah. Dan terima kasih kepada penonton di luar sana, dan terus bersama Pahang Media untuk mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.